Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Putri Feroza Danila binti Edward. Tinjauan kepada cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini kepada keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di perairan Selat Melaka dan juga cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut pada ketika ini. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di perairan wilayah Persekutuan Labuan Sabah Pantai Barat, Kudat, perairan Kondor, Difnot, Layang-Layang dan juga Pahlawan bermula hari ini, Sabtu 1 Oktober sehingga Selasa 3 Oktober 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Nur Farisha Amira binti Abdul Hafid. Piala Malaysia. Semalam telah berlangsung perlawanan ulangan antara Pahang dan Kuala Lumpur yang berkesudahan Pahang menewaskan Kuala Lumpur 5-2. Gol-gol Pahang hadir menerusi jaringan Fazli Baharudin pada minit ke-30, Azamuddin Akil pada minit ke-45 untuk mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua bertambah rancaknya apabila Pahang terus menambah jaringan gol menerusi R. Kartigesu pada minit ke-64. Kuala Lumpur cuba bangkit menerusi dua jaringan gol menerusi Badrul Hisham Azmi pada minit ke-60 dan Ahmad Hazwan Bakri seminit kemudian. Bagaimanapun, kebangkitan Kuala Lumpur dipatahkan menerusi jaringan sepakan percuma Saiful Nizam Miswan pada minit ke-70. Famirul Ashraf Syayuti melengkapkan malam gilang gemilang Pahang dengan jaringan kelima pada minit ke-85. Kegembiraan jelas terpancar di wajah pengurus Pahang dengan rakan setugas saya, Nazmi Azri. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Faizah Nabila binti Muhammad Rajaan. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak sehingga 3,5 meter adalah berbahaya kepada bot-bot kecil dan juga lautan laut. Seterusnya, kita ke ramalan cuaca di semenanjung Malaysia. Pada petang ini, keadaan dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan berserta rebut petir di kawasan pantai barat, di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor dan hujan sementara di selatan Perak. Sementara itu, pada sebelah malam dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan sementara di kawasan pantai barat, terutamanya di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Pada pagi esok, dijangka keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Seterusnya, kita ke ramalan keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak. Pada petang ini dijangka di negeri Sabah keadaan cuaca secara amnya adalah cerah di kebanyakan bahagian kecuali di bahagian pendalaman di mana hujan sementara dijangka di 1-2 tempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Iman Azahra binti Jalil. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di perairan Selat Melaka dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor.
Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut. Pada ketika ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di perairan wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Pantai Barat, Kudat, perairan Kondor, Difnot, Layang-Layang dan juga Pahlawan bermula hari ini, Sabtu 1 Oktober sehingga Selasa 3 Oktober 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Andi Fauza Auji binti Andi Asad. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cerah di seluruh negara, semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak sehingga 3.5 meter adalah berbahaya kepada bot-bot kecil dan juga sukan laut. Seterusnya, kita ke ramalan keadaan cuaca di semenanjung Malaysia. Pada petang ini dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan beserta ribut petir di kawasan Pantai Barat, di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor, dan hujan sementara di selatan Perak. Sementara itu, pada sebelah malam dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan sementara di kawasan Pantai Barat, terutamanya di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan. Pada pagi esok dijangka keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Seterusnya, kita ke ramalan keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak. Pada petang ini dijangka di negeri Sabah, keadaan cuaca secara amnya adalah cerah di kebanyakan bahagian kecuali di bahagian pendalaman di mana hujan sementara dijangka di 1-2 tempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Nur Ashira binti Muhammad Aman. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara, semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di perairan Selat Melaka. Dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut pada ketika ini. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di perairan wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Pantai Barat, Kudat, perairan Kondor, Difnot, Layang-Layang dan juga Pahlawan bermula hari ini, Sabtu 1 Oktober sehingga Selasa 3 Oktober 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya, Abdul Hazim bin Abdul Rashid. Piala Malaysia. Semalam telah berlangsung perlawanan ulangan antara Pahang dan Kuala Lumpur yang berkesudahan Pahang menewaskan Kuala Lumpur 5-2. Gol-gol Pahang hadir menerusi jaringan Fazri Baharudin pada minit ke-30, Azamuddin Akil pada minit ke-45 untuk mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua bertambah rancak apabila Pahang terus menambah jaringan gol menerusi Arkadri Gesu pada minit ke-64. Kuala Lumpur coba bangkit menerusi dua jaringan gol menerusi Badrul Hisham Azmi pada minit ke-60 dan Ahmad Hazwan Bakri seminit kemudian. Bagaimanapun, kebangkitan Kuala Lumpur dipatahkan menerusi jaringan sepakan percuma Saiful Nizam Miswan pada minit ke-70. Famiral Aswar Sayuti melengkapkan malam gilang gemilang Pahang dengan jaringan Kemila pada minit ke-85. Kegembiraan jelas terpancar di wajah pengurus Pahang dengan rakan tugas saya, Nazmi Azadi. Silakan. Baik, sekian kupasan Jurnalis Junior kali ini. Layari YouTube Buletin TV PSS Muhibah Raya untuk lebih banyak klip dan teruskan menonton TV PSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS SKMT bersama saya, Muhammad Zafran Hakimi bin Sarifuddin.
Dikelilingi pelbagai pilihan makanan laut, pengunjung yang datang ke Tawau pasti rambang mata dalam memilih makanan laut untuk dinikmati. Syurga makanan laut, itulah jolokan yang diberikan kepada Tawau oleh penggemar makanan laut. Pasar Sin-on ialah pasar basah persendirian yang menempatkan lebih 20 peniaga ikan, dan Ahing ialah antara peniaga yang menjual jenis ikan segar. Ahing berusia 42 tahun, berasal dari Sekincang, Selangor. Dia berhijrah ke Tawau bersama keluarganya sejak lebih 20 tahun lampau. Ahing berniaga di sini dengan dibantu 2 orang pembantu bagi memudahkan pelanggannya yang sering datang membeli ikan segar. Kebanyakan pelanggan memborong ikan di sini dengan jumlah yang banyak. Ikan dan udang yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan pelanggannya ialah dalam jenis yang terbaik dan berkualiti. Udang harimau mendapat permintaan paling tinggi walaupun harganya agak mahal. Tawau bandar ketiga terbesar di Sabah selepas kota Kinabalu dan Sandakan dengan jumlah penduduk lebih 100,000 orang. Replika makanan laut yang mahal ini secara simboliknya melambangkan Tawau sebagai destinasi makanan laut yang tersohor di negeri di bawah bayau ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS SKNT bersama saya, Ahmad Sakib bin Ahmad. Seorang lelaki didakwa mendera anak teman wanitanya sehingga lebam dan bengkak di bahagian badan dan muka. Polis bertindak menahan suspek berkenaan selepas menerima panggilan dari talian 999 oleh keluarga mangsa. Laporan itu membuka tirai kupasan jurnalis junior minggu ini. Kejadian sebelum ini dilaporkan di projek perumahan rakyat Desa Rejam Setapak dan suspek berusia 31 tahun itu juga mempunyai 13 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Berdasarkan maklumat, lelaki itu dipercayai memukul mangsa sehingga bengkak di bahagian bibir, lebam di mata dan bahagian belakang. Badan kerana mangsa membuat bising dan aktif. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana ujian saringan air kencing didapati positif dadah, dan Peraturan 25 Akta Pendaftaran Negara apabila didapati memegang kad pengenalan orang lain. Baik, sekian kupasan jurnalis junior kali ini. Layari YouTube Buletin TV PSS Muhibah Raya untuk lebih banyak klip dan teruskan menonton TV PSS. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton jurnalis junior bersama saya, Siti Zinira binti Iwan. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara, Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di perairan Selat Melaka, dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negara Perak dan juga Selangor. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut. Pada ketika ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di perairan wilayah Persekutuan Labuan Sabah Pantai Barat, Kudat perairan Persekutuan Labuan Sabah Pantai Barat, Kudat perairan Kondor, Divnot, Layang-Layang dan juga Palawan bermula hari ini Sabtu 1 Oktober sehingga Selasa 3 Oktober 2020. Baik, sekian kupasan jurnalis junior kali ini. Layari YouTube Buletin TV PSS Muhibah Raya untuk lebih banyak klip dan teruskan menonton TV PSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS SKNT bersama saya, Nur Fatihah binti Jumain. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua.
Dua lelaki yang disyaki menjadi tokan dada yang dikendaki sejak setahun lalu akhirnya berjaya diberkas oleh pasukan narkotik Ibu Pejabat Daerah IPD Tawau. Tangkapan dilakukan menerusi Op Sarang 2 Pen 0 di Port Khayal, lebih dikenali sebagai Penyet di sekitar Meranti Tawau. Saksikan butirannya dalam kupasan jurnalis junior minggu ini. Seorang lelaki berusia dalam lingkungan 50-an berjaya diberkas pihak polis selepas dipercayai bertindak sebagai tokan dada sejak setahun yang lalu. Cubaannya melarikan diri dengan memecut motosikal ke arah hutan gagal setelah jatuh dikejar pihak polis. Semasa pemeriksaan dijalankan, pihak polis telah menjumpai sejumlah dada jenis heroin yang diletakkan di dalam sebuah beg sandal kecil. Suspek mendakwa bekalan heroin yang dipercayai diperoleh dari seorang pusher sedada akan diproses dan dijual pada harga 30 hingga 50 ringgit setiap tiup. Sementara itu, beberapa aksi nekat penagih dada yang sanggup melompat dari motosikal yang ditunggang demi menyelamatkan diri dari tahanan sempat direkam oleh lensa pihak media. Baik, sekian kupasan dari jurnalis junior kali ini. Layari YouTube Buletin TV PSS SKM Baraya untuk lebih banyak klip dan meneruskan menonton TV PSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton jurnalis junior bersama saya, Nur Syasha binti Syed Muhammad Rudaifi. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara, Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak sehingga 3,5 meter adalah berbahaya kepada bot-bot kecil dan juga sukan laut. Seterusnya, kita ke ramalan keadaan cuaca di Semenanjung Malaysia. Pada petang ini dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan berserta ribut petir di kawasan pantai barat di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor dan hujan sementara di selatan Perak. Sementara itu, pada sebelah malam dijangka keadaan cuaca lembap dengan hujan sementara di kawasan pantai barat terutamanya di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan. Pada pagi esok, dijangka keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, kita ke ramalan keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak. Pada petang ini dijangka di negeri Sabah pada keadaan cuaca secara amnya adalah cerah di kebanyakan bahagian kecuali di bahagian pedalaman di mana hujan sementara dijangka di 1-2 tempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton jurnalis junior bersama saya, Muhammad Ahmad Ashraf bin Muhammad Taufik. Piala Malaysia. Semalam telah berlangsung perlawanan ulangan antara Pahang dan Kuala Lumpur yang berkesudahan Pahang menewaskan Kuala Lumpur 5-2. Gol. Pahang hadir menerusi jaringan Fazli Baharudin pada minit ke-30. Azamuddin Akil pada minit ke-45 untuk mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua bertambah rancak apabila Pahang terus menambah jaringan gol menerusi R. Karthigesu pada minit ke-64. Kuala Lumpur cuba bangkit menerusi 2 jaringan gol menerusi Badrul Hisham Azmi pada minit ke-60 dan Ahmad Hazwan Bakri seminit kemudian. Bagaimanapun, kebangkitan Kuala Lumpur dipatahkan menerusi jaringan sepakan percuma Saiful Nizam Niswan pada minit ke-70. Famirul Ashraf Sayuti melengkapkan malam gilang gemilang Pahang dengan jaringan kelima pada minit ke-85. Kegembiraan jelas terpancar di wajah pengurus Pahang dengan rakan setugas saya, Nazmi Azri. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton jurnalis junior bersama saya, Ishraf Haziq bin Irwan Shah. Tinjauan
keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di seluruh negara, Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Untuk butiran selanjutnya, kita ke paparan imej satelit di Asia Tenggara. Di Semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di perairan Selat Melaka, dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai di negeri Perak dan juga Selangor. Sementara itu, di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut. Pada ketika ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di perairan wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Pantai Barat, Kudat, perairan Kondor, Difnut, layang-layang dan juga Pahlawan bermula hari ini, Sabtu 1 Oktober sehingga Selasa 3 Oktober 2020. Baik, sekian kupasan jurnalis junior kali ini. Layari YouTube Buletin TV PSS Wibaraya untuk lebih banyak klip dan teruskan menonton TV PSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Jurnalis Junior bersama saya Anis binti Aziz. Kejohanan badminton Siri Super terbuka Jepun. Pemain badminton semasa negara Dato' Lee Ching Wei berjaya mendudukkan seteru utama dari China Lin Dan pada final kemarin dalam pertarungan rubber set 22-20, 16-21, 21-17. Kejayaan Lee Ching Wei yang juga pilihan pertama kejohanan gagal diiringi oleh satu lagi finalis pasangan beregu emas negara Ko Kian Kiat Tan Bon Hyong yang tewas kepada beregu Cina Fu Haifeng Chan Yu 21-18, 14-21, 12-21. Kekalahan ini bermakna mereka juga gagal menebus kehampaan pada kejohanan dunia pada bulan lepas kepada lawan sama. Berita sukan luar negara. Persembahan penyerang sensasi Manchester United ketika membantu kelabnya menewaskan Chelsea dalam final Piala FA kemarin terus mendapat pujian. Terbaru pengurus Chelsea, Carlo Ancelotti memuji caringan hat-trick pemain Manchester United yang juga penyerang utama England itu. Menurut beliau lagi, penyerang tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan juga merupakan nadi kepada pasukannya bagi menghalang Chelsea mempertahankan kejuaraan Liga berdua tahun berturut-turut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV PSS SKMT bersama saya, Dr. Khairin binti Muhammad Sanusi. Sungai Rompin Pahang menyimpan 1001 kisah. Kisah mereka yang bergantung hidup padanya demi sesuap nasi. Antaranya Asi anak cekik. Pinggir Sungai Rompin ini menjadi lubuk rezekinya. Demi memudahkannya mencari rezeki, dia menetap di sebuah rumah sakit. Terletak di pinggir sungai, mampukah rumah sakit ini memberi keselesaan kepada keluarganya? Asia anak cekit berusia 36 tahun, seorang lelaki yang berketurunan orang asli yang hidup menahan pelat di pinggir Sungai Rompin. Mesra dan panggilan boleh dia antara dua orang asli yang menjadi nelayan di sini, dan dia sekeluarga menetap di sebuah rumah sakit yang dibina di pinggir sungai. Lain kisahnya bagi Azhar Ahmad. Dia menerus sebuah perusahaan keluarga di Kuala Lumpur. Di sini terletak sangkar tenakan ikan air tawarnya. Bagaimana rumah sakit mampu memberi jaminan keselamatan kepada perusahaan ini? Inilah kisah rezeki rumah sakit.
Baik, sekian kupasan jurnalis junior. Kali ini layari YouTube Bulletin TVPSS SK Muhibah Raya untuk lebih banyak klip dan teruskan menonton TVPSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton jurnalis junior bersama saya, Nur Batrisya Maisara binti Muhammad Azan. Kejohanan badminton siri super terbuka Jepun. Pemain badminton sesama negara Datuk Lee Chong Wei berjaya menundukkan seteru utama dari China, Lin Dan, pada final kemarin dalam pertarungan rubber set 22, 20, 16, 20, 1, 21, 17. Kejayaan Lee Chong Wei yang juga pilihan pertama kejohanan gagal diiringi oleh satu lagi final. Pasangan beregu emas negara Ko Kian Kiat, Tan Bun Hyong yang tewas kepada beregu China, Fu Haifeng, Chan Yun 21, 18-14, 21, 12-21. Kekalahan ini bermakna mereka juga gagal menembus kehampaan pada kejohanan dunia pada bulan lepas kepada lawan sama. Berita sukan luar negara. Persembahan menyerang sensasi Manchester United ketika membantu kelabnya menewaskan Chelsea dalam final Piala FA kemarin terus mendapat pujian. Terbaru, pengurus Chelsea Carlo Ancelotti memuji jaringan hat-trick pemain Manchester United yang juga penyerang utama England itu. Menurut beliau lagi, penyerang tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan juga merupakan najib kepada pasukan bagi menghalang Chelsea pertahankan kejuaraan Liga buat 2 tahun berturut-turut.